Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian di balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Apa dia COVID-19? Ada pandangan kalangan ulama yang menyatakan bahawa COVID-19 merupakan tentera Allah SWT yang diarahkan untuk menyerang negara kita khasnya dan dunia seluruhnya. Apakah dosa kita yang menimbulkan kemurkaan Allah SWT sebegitu rupa? Marilah sama-sama kita buat muhasabah. Kenapa Allah SWT datang COVID-19 untuk menyerang negara kita? Kini sudah 3 gelombang COVID-19 yang menyerang negara kita. Gelombang pertama diikuti dengan gelombang yang kedua dan kini gelombang yang ketiga. Ramai yang berjangkakan bahawa kes COVID meningkat kerana pilihan raya Sabah. Orang politik tak dikarantin selepas balik dari Sabah. Kes COVID-19 juga meningkat kerana masyarakat tak patuh SOP yang telah diarahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan terakhirnya terdapat pelanggaran rentas negeri kerana menyambut perayaan juga meningkatkan lagi kes jangkitan COVID-19. Semua ini ada penyebab kepada peningkatan kes COVID-19 di negara kita. Tapi perlu kita ingat bahawa COVID-19 merupakan tentera Allah SWT yang hanya patuh kepada perintah Allah. Menyerang negara tertentu juga dengan perintah Allah. Kita perlu ingat bahawa Allah tidak buat sesuatu dengan sia-sia. Ada hikmahnya kenapa Allah melakukan serangan COVID-19 ke atas negara kita. Apa hikmahnya? Bila gelombang pertama menyerang negara kita, bagaimana sikap kita? Kita tidak pernah cuba untuk buat muhasabah. Apa salahnya kita? Di mana silapnya kita? Kemudian Allah Ta'ala datangkan gelombang yang kedua. Sikap kita tidak juga berubah. Kita tak pernah nak buat muhasabah. Kini Allah Ta'ala datangkan gelombang yang ketiga. Apakah kita akan berubah? Apakah kita akan buat muhasabah diri? Melihat dan mencari di mana salahnya kita, di mana silapnya kita. Kita bergantung kepada vaksin untuk melawan COVID-19. Bukan kepada Allah. Kenapa kita masih angkuh? Tak nak buat muhasabah diri? Bila Allah datangkan bencana COVID-19, di mana silapnya kita? Di mana salahnya kita? Sehingga Allah datangkan bencana COVID-19 yang sebegini rupa untuk menyerang negara kita. Allah datangkan bencana COVID-19 untuk beri kita peringatan. Untuk beri kita peringatan supaya kembali kepada Allah. Sepatutnya kita takut kepada Allah. Bukan takut kepada COVID. Ini tidak, kita ditakut-takutkan dengan COVID melebihi takut kita pada Allah SWT. Takut kepada COVID itu sangat wajar, tapi jangan sampai melebihi takut kita kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala datangkan COVID untuk menyerang kita, apakah kita bergantung pada Allah SWT atau kita bergantung kepada vaksin?
Merawat penyakit itu ada sesuatu yang wajar. Tetapi bergantung kepada vaksin secara melampau boleh bawa kita kepada syirik kepada Allah SWT. Kita sepatutnya bergantung kepada Allah dalam segala usaha kita, bukan kepada vaksin, sehingga kita memandang serong kepada mereka yang tak nak divaksinkan. Vaksin ini tidak lebih dari salah satu usaha kita untuk mengatasi masalah penyakit COVID. Tapi hati kita sepatutnya bergantung kepada Allah SWT. Mohon pertolongan kepada Allah SWT. Apakah kejahatan dan kerosakan yang telah dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat negara kita yang mengundang kemurkaan Allah SWT? Marilah sama-sama kita buat muhasabah. Apakah kerosakan dan kejahatan yang telah kita sama-sama lakukan yang mengundang bencana Allah? Apakah pemimpin negara kita hari ini terdiri dari kalangan mereka yang jujur, ikhlas dan amanah? Setakat yang saya faham dan mungkin sesilap, jika ada pemimpin yang jujur dan amanah, ia boleh dibilang dengan jari. Hampir keseluruhan pemimpin kita terlibat dengan gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa, dari office boy sehingga pemimpin tertinggi negara. Perlu kita ingat bahawa Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Usaha untuk menyelamatkan negara dan rakyat dari bencana COVID-19 merupakan kerja yang sangat mulia. Tapi dalam usaha tersebut terdapat pemimpin negara kita yang ambil kesempatan mencari kekayaan melalui rasuah. Satu dosa yang dilaknat oleh Allah SWT. Negara kita diurus dan dipimpin oleh pemimpin Melayu Islam sejak merdeka. Tapi pemimpin kita membiarkan judi dan arak secara berleluasa. Bagaimana mungkin rahmat Allah akan turun ke negara kita jika keadaan ini dibiarkan berterusan? Kita boleh bagi 1001 alasan kenapa kita biarkan aktiviti perjudian dan arak secara berleluasa. Tapi ingatlah bahawa rahmat Allah tak mungkin akan turun ke negara kita yang membiarkan judi dan arak secara berleluasa. Adakah rakyat negara kita yang tak terlibat dengan riba? Riba juga merupakan satu ancaman. Yang tak terlibat dengan riba juga boleh dibilang dengan jari. Hampir semua aktiviti ekonomi kita melibatkan riba, dari peniaga pasar malam sehingga sektor korporat. Riba merupakan salah satu dosa besar yang boleh mengundang bala Allah SWT. Kita risau bila kaum Yahudi menyerang Palestin. Kita bermunajat kepada Allah kerana kita rasa kita tak berdaya untuk menolong rakyat Palestin. Tapi bila COVID-19 menyerang negara kita, kenapa kita tak nak kembali kepada Allah? Kerana kita rasa kita masih ada kekuatan untuk menghadapi COVID. Kita ada WHO, kita ada vaksin yang akan bantu kita menghadapi COVID. Bila mana segala usaha kita kelihatan gagal, WHO dan vaksin tak boleh lagi nak bantu kita, baru kita nak kembali kepada Allah SWT. Alangkah buruknya perangai kita. Marilah sama-sama kita dengar pandangan dari Syekh Abdul Qadir Jilani yang saya petik dari kitab Futuhul Ghaib atau pembukaan kepada yang gaib berhubung perkara ini. Apabila seorang hamba Allah itu diuji oleh Allah SWT, maka mula-mulanya dia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cubaan yang menyusahkannya itu. Jika ia tidak berjaya, ia akan memohon pertolongan dari orang lain, seperti raja-raja atau orang-orang yang berkuasa. Dan jika ia sakit, ia akan pergi meminta pertolongan doktor atau bomoh. Jika ini pun tidak berjaya, maka kembalilah ia
menghadap wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon sambil merayu kepadanya. Selagi ia boleh menolong dirinya, dia tidak akan memohon pertolongan dari orang lain. Selagi pertolongan orang lain didapatinya, dia tidak akan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala usaha yang kita lakukan akan menjadi sia-sia jika kita terus berada dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menukar bala dan hanya Allah yang boleh mengangkatnya semula. Apa yang perlu pemimpin, ulama dan seluruh rakyat lakukan ialah bertaubat kepada Allah dan kembali pada ajaran Islam secara menyeluruh. Semoga segala usaha kita untuk mengatasi masalah COVID akan berhasil. Usaha untuk selamatkan negara melalui kaedah perubatan perlu diteruskan. Pengambilan vaksin merupakan salah satu usaha untuk mengatasi bencana COVID. Tetapi usaha ini saja tidak mencukupi, tidak memadai. Jangan kita jadikan usaha kita sebagai Tuhan. Jangan pertuhankan vaksin. Marilah sama-sama kita perbetulkan akidah negara dan rakyat bahawa segala usaha kita sebenarnya tidak memberi bekas. Yang menyembuhkan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Negara, pemimpin dan rakyat perlu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Pemimpin negara dan ulama perlu mendahului usaha untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian diikuti oleh rakyat umum. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga bencana COVID-19 diangkat dari negara kita. COVID-19 ada tentera Allah. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebelum itu, kita perlu jauhi 4 dosa umum untuk mendapatkan redha dan rahmat Allah. Rasuah, judi, arak dan riba. Di samping dosa-dosa lain, kita perlu tinggalkan segera dan membiarkan dosa ini berterusan. Pemimpin negara perlu segera bertindak. Ulama perlu memberi peringatan dan nasihat kepada pemimpin negara. Jangan hanya berani memberi peringatan kepada rakyat umum sahaja. Semoga Allah akan turunkan rahmat-Nya dan mengangkat semula wabak COVID yang melanda negara kita. Perlu kita ingat, sudah 3 gelombang COVID melanda negara kita. Apakah gelombang ketiga ini belum dapat menginsafkan kita semua? Kita masih bergantung pada usaha dan kekuatan kita semata-mata. Kita masih tak nak kembali kepada Allah. Kita masih tak nak buat muhasabah secara jujur dan ikhlas, mencari di mana silapnya kita. Apakah kita tak rasa bimbang jika Allah Ta'ala datang ke bencana dan wabak yang lebih buruk dari COVID-19? Di sana terdapat banyak lagi tentera Allah yang lebih hebat, yang boleh memusnahkan negara kita. Kini terdapat kulat hitam dan kulat putih yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Jika COVID-19 belum dapat mendidik kita arti keinsafan, bukan sesuatu yang mustahil jika Allah Ta'ala datangkan kulat hitam dan kulat putih untuk menyerang negara kita. Atau Allah Ta'ala boleh datangkan tenteranya yang lebih hebat dari itu untuk memusnahkan kita jika semua ini belum dapat memberi kita keinsafan. Jika pada video kali ini terdapat kelemahan dan kekurangan, semua ampun dan maaf. Ini sekadar pandangan dan rasa hati saya. Mungkin benar dan mungkin tidak. Jika terdapat kebaikan, ambillah. Jika tidak, tinggalkan. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.